Skuad elit Taliban telah mengambil alih lapangan terbang Kabul dengan menggunakan uniform untuk pertama kali. Ini bagi memastikan mereka boleh mengenal pasti orang yang datang sebagai pengebom berani mati, siapa penceroboh. Itu langkah bijak yang Taliban ambil dengan menukarkan skuad kawalan airportnya dengan uniform komando yang lengkap. Di dalam istilah dengan mengatakan satu adalah walaupun ada anggaran konservatif mengatakan ada 1 trilion hasil galian dalam pelbagai jenis produk yang paling berguna bagi teknologi komunikasi. Bagi anda yang berminat tentang update Afghanistan, secara rasminya saudara pun dah tengok banyak gambar-gambar yang keluar. Amerika telah mengeluarkan keseluruhan tentera dia daripada Afghanistan, tetapi sangat mengecewakan kerana saya kawan saya selamat keluar. Kawan saya Hamid Kakar, seorang wartawan pro kerajaan demokrasi. Saya WhatsApp dia tak jawab. Semalam saya WhatsApp dia baru ambil phone saya, dia dah landed, dah selamat landed di Amerika. Dia mendapat suaka politik dan berjaya melarikan diri bersama dengan isteri dan anak-anaknya ke Amerika setelah hampir 2 minggu bersembunyi di lapangan terbang Hamid Karzai. Lapangan terbang Kabul tu nama dia Hamid Karzai. Saya tak tahu Taliban akan tukar pun ataupun tidak, tapi alhamdulillah saya WhatsApp dia panjang semalam. Dia dah selamat. Ini adalah rakan saya, seorang wartawan yang menulis di dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Afghan. Selamat sampai di Amerika dan berjaya mendapat suaka politik. Saya bimbang sebab saya hubungi beliau daripada 16 hari bulan. Hamid, where are you? Hamid, where are you? Tapi akhirnya rupanya dia tak boleh gunakan phone kerana dia menguruskan penyusupan anak dia apa semua masuk dan lepas. Tapi untuk pengetahuan saudara, 5,000 orang gagal. Berarti kes yang menjadi kekecewaan ramai intelijen Amerika adalah senarai 5,000 orang tu email dia tak dipadamkan daripada pejabat tentera Amerika apabila mereka meninggalkan lapangan terbang Kabul. Jadi nama 5,000 orang yang memohon tu ada dalam email tu. Berarti Amerika tinggalkan macam tu, tuan-tuan. Orang-orang yang layak, yang telah bekerja, yang telah pun memberi komitmen kerjasama kepada mereka ketika mereka memerintah Afghanistan, dia tinggalkan begitu saja. Lebih sedih adalah United Kingdom, kerana United Kingdom berasa sangat kecewa kerana mereka telah mengundurkan tentera mereka lebih awal. Mana yang ada dalam NATO, Eropah ni, dan United Kingdom, Australia dia keluarkan tentera dia lebih awal. Mereka tidak menjangkakan kes ini akan berlaku pada 16 Ogos kerana tarikh terakhir perpindahan adalah 11 hari bulan September. Jadi oleh kerana apabila lapangan terbang Kabul diambil alih dengan pantas oleh Taliban, menyebabkan operasi itu tunggang langgang. Dia lebih menyedihkan adalah 16 wartawan BBC. 16 wartawan BBC, bukan wartawan biasa, tuan-tuan. Rakyat Afghanistan yang bekerja dan majikannya adalah British Broadcasting. Mereka ni adalah kumpulan-kumpulan yang merasa sangat bimbang kerana mereka bekerja dalam agensi-agensi milik Sekutu Barat. Dan 16 orang ni kemudiannya membuat rasa kecewa kerana mereka tidak dibawa keluar dan dihantar pulang ke England. Jadi berarti rundingan sedang dijalankan. Apa yang menarik adalah pengarah CIA Amerika. Saya bagi tahu pada saudara, tuan-tuan, hari ini saya tak boleh nak hafal sebab banyak. Saya bagi lagi pengarah CIA Amerika ni, nama dia adalah William J. Burns. Ini luar biasa. William J. Burns telah sampai di Kabul dan telah menjalankan rundingan dengan Haqqani. Saya rasa mungkin mereka akan meminta tempoh lanjutan untuk membolehkan saki-baki warga negara luar yang sekutu Amerika dibenarkan meninggalkan Kabul dalam keadaan yang selamat. Tapi macam mana pun saudara dah tengok foto semalam di mana daripada pakaian Taliban dengan uniform baru tu, skuad elit Taliban telah mengambil alih lapangan terbang Kabul dengan menggunakan uniform untuk pertama kali. Ini bagi memastikan mereka boleh mengenal pasti orang yang datang sebagai pengebom berani mati, siapa penceroboh. Itu langkah bijak yang Taliban ambil dengan menukarkan skuad kawalan airportnya dengan uniform komando yang lengkap, bagi membolehkan imej pihak berkuasa Taliban yang menguasai lapangan terbang Hamid Karzai tu kini boleh dibezakan dengan orang awam. Untuk pengetahuan saudara juga, saya beritahu pada saudara, suasananya sekarang ini dah telah jelas. Saya dah baca dah semua profil ini, nanti Mahfuz akan share dengan saudara.
kita boleh kata adalah sah bahawa Hibatullah Akhundzada akan dilantik sebagai mullah. Mereka akan menggunakan sistem mullah. Dia akan dilantik sebagai mullah kerana Akhundzada adalah selepas saja Mullah Omar meninggal pada tahun 2011, dia digantikan oleh Mullah Mahmud. Kemudian Mullah Mahmud juga mati dibunuh pada tahun 2016. Dia naik seorang yang bernama Hibatullah Akhundzada daripada family Akhundzada. Tapi tuan-tuan, man of the match ataupun kingmaker ataupun key player dalam perjanjian yang saudara harus tengok dengan terperinci adalah Abdul Ghani Baradar. Ghani Baradar ini mempunyai history yang sangat panjang. Saya impress beberapa hari baca artikel dia, kawan-kawan pun. Terima kasih rakan-rakan saya yang kalau tonton ni, kawan-kawan media yang menghantar banyak data analisis untuk saya baca profiling dia. Dia adalah seorang yang dianggap paling berpengaruh. Walaupun mengikut sistem mullah, seorang yang mempunyai latar belakang ulama, iaitu biasanya adalah dipanggil sebagai orang yang paling Deobandis. Deobandi adalah sekolah Darul Ulum di Bandar Deobandi, India, yang menjadi kunci kepada pemikiran Taliban. Deobandi ataupun Darul Ulum dibuka pada tahun 1866 bermazhab Hanafi. Deobandi lah kemudiannya mengeluarkan banyak pejuang-pejuang Taliban yang luar biasa dan kemudiannya mempengaruhi Taliban dan terbentuknya Taliban pada 1964, dan kemudian Taliban dalam tempoh 2 tahun berjaya menjatuhkan kerajaan Mujahidin 1996. Oleh kerana sistemnya adalah mullah, maka Hibatullah Akhundzada akan menjadi mullah presiden. Tetapi key player di belakang ini ada Abdul Ghani Baradar. Ghani Baradar adalah orang yang bersama dengan Mujahidin. Ketika perang melawan Rusia, beliau adalah seorang pejuang Mujahidin. Dan seorang pejuang Mujahidin. Kemudian ketika berada dalam Taliban dan Taliban dijatuhkan, dia lari ke Pakistan dan memimpin pasukan Taliban yang terbesar berpengkalan di Quetta, Pakistan. Pasukan dia yang paling besar. Kalau sebut saja pejuang Taliban, pasukan yang paling besar bukanlah pasukan Akhundzada, tapi pasukan Abdul Ghani Baradar. Abdul Ghani Baradar mempunyai hubungan intelijen dengan hampir semua pihak. Malah ketika Hamid Karzai hampir dibunuh, dia menyelamatkan nyawa Hamid Karzai. Berarti ketika Mujahidin jatuh dan Taliban ambil alih, dia pernah menyelamatkan Hamid Karzai daripada ancaman. Berarti dia mempunyai hubungan. Jadi ketika dia berada di Pakistan, orang melihat dia sebagai key player yang sangat berbahaya. Tetapi Pakistan ni pro-Taliban. Sebab itu saudara kena ingat kenapa Amerika menyerang dan membunuh Osama bin Laden tanpa mendapat kebenaran penerbangan helikopter daripada Pakistan. Kerana Pakistan adalah satu daripada 2 negara yang menyokong Taliban selain daripada Emirat Arab Bersatu. Sebab itu Afghanistan bila dia merdeka, dia menggunakan nama Emirat, Islamic Emirat of Afghanistan ataupun Emirat Afghanistan selepas ni. Jadi untuk kawan saudara, Akhundzada ni dia pernah ditangkap oleh kerana dia disanggap sangat berpengaruh. Hinggalah kerajaan Pakistan menganggap bahawa sekiranya Akhundzada dibiar bergerak sendiri, dia akan membelakangkan Pakistan dalam rundingan Taliban. Jadi walaupun CIA nak tangkap dia, bagusnya Pakistan tangkap dia pada tahun 2010 dan memenjarakannya selama 8 tahun. Dia dipenjara selama 8 tahun. 2018 barulah Akhundzada dibebaskan. Saudara bayang, seorang yang 8 tahun duduk dalam penjara, tuan-tuan, dia keluar saja terus menjadi orang yang paling berpengaruh di Afghanistan dalam pergerakan Taliban. Dia mempunyai komitmen untuk berunding dengan Barat dan Timur. Berarti oleh kerana dia pernah berada dalam Mujahidin, berarti dia mempunyai peluang yang tinggi untuk berunding dengan perang 3 penjuru. Nanti saya akan cerita perang 3 penjuru yang akan berlaku di Afghanistan dalam tempoh terdekat. Telah berlaku secara kecil-kecilan, tapi kita bimbang akan berlaku besar-besaran, iaitu perang 3 penjuru. Oleh kerana dia pernah bersama dengan Mujahidin, saya fikir kata masalah utama dia sekarang ni adalah untuk mengelakkan perang dengan Ahmad Mas'ud. Kerana Ahmad Shah Mas'ud, bapa Ahmad Mas'ud, pemimpin Tajik sekarang yang sedang perang. Dia dah ada perang kecil-kecilan bermula pada 26 hari bulan Ogos. Dia tak boleh berunding kerana sahabat karibnya dulu adalah bapa kepada Ahmad Mas'ud, iaitu Ahmad Shah Mas'ud. Ahmad Mas'ud seorang yang muda berusia 32 tahun, dia memimpin Tajik dengan kekuatan kira-kira 30-40 ribu juga pejuang dia yang berada di wilayah Panjshir. Perang telah bermula, saya fikir itu salah satu yang memerlukan dia, kerana sekurang-kurangnya dia boleh datang dengan memberitahu bahawa dia juga adalah seorang Mujahidin. Kerana saudara harus tahu, Northern Alliance adalah gabungan Mujahidin yang telah dikalahkan oleh Taliban dalam perang tahun 1966. Okey, sekarang Afghanistan pecah 3. Sekejap saya cerita. Saya habiskan dulu Abdul Ghani Baradar.
Ghani Baradar juga pernah berada di Qatar lama. Selepas dibebaskan, dia turun ke Qatar dan dia adalah playmaker yang berunding dengan banyak kuasa barat, termasuk Amerika Syarikat. Perundingan pertama yang dibuat mengenai tarikh pengunduran tentera Amerika adalah di antara Susah Negara Amerika dengan Abdul Ghani Baradar. Baradar pulang, dia masuk dulu ke Kabul. Semalam saya tengok Nikkei Report. Nikkei Report memberi gambaran kemungkinan Akhundzada telah pun sampai di Quetta, Pakistan, kerana tak boleh lalu penerbangan udara sangat bahaya. Maka dipercayai bahawa sekarang ni bakal Mullah ni telah meninggalkan Qatar kerana Hijatullah Akhundzada ni dia berada di Qatar. Dia balik dan kemungkinan dia akan masuk, dan bila-bila masa saya fikir Afghanistan akan mengumumkan Mullahnya. Berarti kerajaan Taliban akan mengambil alih secara rasmi dan kita akan menunggu respon dunia. Siapa yang akan memulakan rundingan dan mengiktiraf kerajaan ini. Setakat ni sebelum rasmi pun Pakistan dan juga UAE telah mengiktiraf. Kita yakin yang selepas ni akan paling kuasa besar, dua kuasa besar utama akan iktiraf on the spot, iaitu China dan juga Rusia. Okey, saya beritahu kata juga perang tiga penjuru telah bermula. Kalau saudara tengok pengeboman yang berlaku di lapangan terbang tu yang mengorbankan hampir 200 orang penduduk Afghanistan dan 13 orang tentera Amerika plus 1 tentera Australia, tak silap saya. Kalau saudara tengok pengeboman tu dilakukan, saudara akan mula mendengar perkataan ISIS-K sekarang, yang dipanggil sebagai Islamic State of Iraq and Syria. Tolak K adalah Khorasan. Khorasan bererti gabungan, dulu dia dikenali sebagai Al-Qaeda, tetapi dia telah berpecah dan membentuk gerakan baru kerana mereka adalah pengikut Allahyarham Abu Bakar al-Baghdadi. Berarti ada ISIS-K. ISIS-K yang sekarang ni melancarkan banyak serangan teror ke atas tempat-tempat yang ada kepentingan Amerika kerana dia mengekalkan pemusuhannya dengan Amerika. Berarti akan berlaku perang tiga penjuru kerana perang kecil-kecilan telah berlaku sekarang di sempadan Tajik menuju ke Panjshir. Walaupun Haqqani mengatakan, Haqqani adalah ketua perang Taliban. Seorang yang bijak, saya dah baca profil dia, seorang yang sangat bijak dan dia anggap antara yang terpelajar. Tetapi dia berdepan dengan Ahmad Maksud yang belajar di sekolah London School of War. Oleh kerana dia anak Ahmad Shah Maksud, ketika dia kecil, bapaknya menghantar dia belajar United Kingdom. Kerana kumpulan Taliban yang dikalahkan, kumpulan mujahidin yang dikalahkan oleh Taliban mendapat perlindungan keselamatan daripada Amerika. Jadi anaknya dihantar dan dia belajar di sekolah peperangan di United Kingdom. Sebab tu siaran akhbarnya Englishnya sangat bagus. Ahmad Maksud, dia berusia 32 tahun. Berarti apa yang penting untuk kita tengok Afghanistan selepas ni Amerika dah keluar. Saya rasa proses rundingan yang bagus tentang kerajaan Taliban ni, tuan-tuan, dia kemenangan mereka dalam rundingan sangat luar biasa. Iaitu pertama adalah mereka boleh meyakinkan Williams, mereka boleh menghasilkan William Burns ni, pengarah CIA ni, masuk ke Kabul untuk berunding. Berarti jaminan keselamatan dan juga keyakinan orang luar untuk turun berunding dengan Afghan dari segi Taliban, dari segi profiling ni sangat menarik. Kerana kita tak mungkin seorang yang memegang jawatan CIA akan terbang ke Kabul untuk buat rundingan. Saya fikir settle satu bab tu. Yang kedua, kita sedang menunggu mengenai kenyataan rasmi pulangnya Mullah Hibatullah Akhundzada, dan akhirnya Afghanistan mengatakan inilah presidennya. Dan saya yakin orang yang memegang jawatan kedua Abdul Ghani Baradar yang sekarang memerintah bagi pihak presiden, bagi pihak Akhundzada di Kabul. Dan saya percaya Haqqani akan menjadi Menteri Pertahanan. Anak kepada Mullah Omar, iaitu Abdul Hakim, kemungkinan akan dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan kita saya yakin, kata saya tengah tengok calon yang paling rapat adalah seorang lagi, nama dia adalah Saifuddin Haqqani, mungkin dilantik sebagai Menteri Luar. Itu 5 tokoh yang dijangka akan memainkan peranan penting dalam kerajaan Taliban. Dan saya yakin selepas ni, saya fikir cabaran yang paling besar adalah berapa banyak negara yang akan mengiktiraf Taliban. Tapi saya jamin China dan Rusia akan cepat-cepat menjadi negara yang paling awal mengiktiraf pembentukan kerajaan Taliban. Itu je, tak ada apa soalan. Saya tunggulah Q&A. Saya rasa saudara mungkin susah nak digest ni sebab saya pun baca lebih daripada 70 artikel. Tak, dia sekarang ni kalau tengok pada keadaan sekarang, semua berada dalam satu pasukan yang sama. Berarti kerajaan selepas yang akan dibentuk, mungkin mereka belajar tentang kegagalan yang lampau. Saudara kena ingat tau, Taliban dia tak sama macam Mujahidin. Kenapa Taliban datang? Taliban datang kerana asabiah Mujahidin. Mujahidin bila menang perang dengan Rusia tahun 1992, dia bentuk kerajaan, tapi berlaku asabiah.
di mana kerajaan tu berpecah kepada 4 puak utama. Itu beza dia. Satu adalah Pashtun daripada 4 keluarga Ghaziliah apa semua ni, dia dipimpin oleh Ghabuddin Hematiar. Burhanuddin Rabbani adalah Pashtun liberal yang tinggal di Kabul daripada keluarga Durrani. Dia satu puak yang lain. Kemudian datang Tajik yang dipimpin Ahmad Shah Maksud, satu puak yang lain. Datang Uzbek yang dipimpin oleh Abdul Rashid Dastum, satu puak yang lain. Selama 4 tahun Afghanistan diperang, kerajaan tu hanya ada di Kabul, tapi wilayah-wilayah tu diperintah oleh puak. Dia tak boleh membina sebuah nasional Afghanistan. Sebuah bangsa Afghanistan tak boleh dibina. Kerana Abdul Rashid Dastum walaupun dia berada di Kabul, dia memerintah wilayahnya sendiri. Okey? Ahmad Shah Maksud walaupun dia menyertai kerajaan Mujahidin pada waktu tu, Panjshir adalah wilayah dia. Undang-undang di Panjshir hanya terguna pakai dengan cara pentadbiran orang-orang Tajik. Begitu juga berlaku kepada postu yang berada di pedalaman, dan begitu juga postu Durrani yang berada dalam Kabul. Apabila Taliban datang, dia datang dengan semangat selagi tak habis walot ni punya masalah, Afghanistan tak boleh maju. Jadi bila Taliban datang, semangat asabiah telah berkurangan. Mereka masuk dengan satu nama saja, iaitu nama pelajar. Talib adalah pelajar. Cuma oleh kerana saya bagi tahu saudara dalam brief saya yang lepas, kerana peperangan ini panjang, kebanyakan orang memegang senjata dan kebanyakan mereka yang berkomunikasi sekarang ni, dia tak tahu apa sedang berlaku. Sesuatu yang telah diputuskan di Kabul kemungkinan mengambil masa berhari-hari nak sampai di Herat, nak sampai di Mazar-i Sharif, nak sampai di Helmand, nak sampai nun jauh di Bamiyan tu, lagi makan masa kerana Afghanistan wilayahnya agak berat. Dan saya dah bagi tahu saudara, dalam perjalanan saya 14 hari ke sana, saya hanya tahu keputusan Piala Dunia, tuan-tuan. Patutnya kenapa? 14 hari saya berada di sana. Keluar baru tahu Piala Dunia Perancis ke apa menang tahun 2006. Dan orang di sana tak tahu World Cup tu apa. Kerana TV tak ada, radio tak ada, phone ni boleh kata, saya ingat kata international code tu hanya beberapa tempat je yang kita boleh call. Kita ada phone tapi international code tu hanya beberapa tempat je boleh pakai. Jadi saya paling jamin kata keadaan masih lagi. Tapi Haqqani kelihatannya seorang yang sangat loyal. Saifuddin Haqqani ni adalah seorang dia ada 2 Haqqani, jangan ingat. Satu adalah Saifuddin Haqqani, satu lagi adalah Khalil Ar-Rahman Al-Haqqani. Dia ada 2 orang Haqqani. Jangan salah faham. Yang memimpin Kabul sekarang dalam segi ketenteraan adalah Khalil Ur-Rahman Al-Haqqani. Yang saya sebut yang berpengaruh ini adalah Saifuddin Haqqani. 2 orang yang berbeza. Yang akan memegang jawatan kanan nanti adalah Saifuddin Haqqani, dia senior. Tapi yang memegang ketenteraan dan semua langkah tentera dalam keadaan Taliban ambil alih ni, yang memerintahnya adalah Khalil Abdul Rahman Al-Haqqani. 2 orang berbeza, mempunyai jurang rank yang berbeza juga dalam 5 pemimpin paling tinggi dalam Taliban. Sebab 5 paling tinggi dalam Taliban tu, saudara dah boleh tengok, Mahfuz share dia punya slide tu. Ini wajah-wajah yang balik dan akan memimpin Taliban. Saya dah tunjuk pada saudara tu. Daripada kiri tu adalah Syekh Muhammad Abbas, Stanik Zai. Dia kini menjadi perunding bagi Rusia, dan dia juga berunding dengan China. Kemudian saudara akan lihat tu Abdul Ghani Baradar. Dia senior. Dia berusia 66 tahun, kata silap saya. Dia tahun 61, saya tahun 67. Kalau saya 54, dia 60 lah muda dia. Dia 60 tak sampai, dia lahir tahun 61. Berarti dia 60 tahun ni. Kemudian Abdul Ghani Baradar yang sekarang memerintah Kabul kerana Habibullah Akhundzada tu yang hujung belum balik. Dan seorang lagi ni adalah Zabihullah Mujahid. Zabihullah Mujahid memegang jawatan sebagai jurucakap rasmi sekarang. Berarti Amir Khan Matahi dah tak keluar statement dah. Sekarang ni semua yang keluar ni adalah Mujahid saja yang mengeluarkan statement. Itu sebab tu dah saya cari-cari balik. Amir Khan Matahi dah tak keluar statement kerana kemungkinan Taliban telah menguruskan. Hanya Zabihullah Mujahid saja yang akan mengeluarkan statement. Jadi kalau saya klik sekarang pun, saya hanya klik nama Zabihullah Mujahid untuk membaca kenyataan terbaru daripada jurucakap. Kerana spokesman yang rasmi bagi Taliban hanyalah Mujahid. Kalau tanya saya menunjukkan tiada nilai komersial. Dalam istilah dengan mengatakan satu adalah, walaupun ada anggaran konservatif mengatakan ada 1 trilion hasil galian dalam pelbagai jenis produk yang paling berguna bagi teknologi komunikasi. 5G, pengeluaran bateri apa semua, dia memerlukan lithium. Dan dia ada ion, berarti 2 jenis logam yang paling besar.
Tapi untuk pengetahuan saudara, buat masa sekarang, China, Amerika dan Venezuela masih lagi mengeluarkan stok logam ni dalam jumlah yang sangat banyak bagi keperluan komersial. Berarti sekiranya Afghan keluarkan logam dia ataupun tidak, demand yang dibekalkan oleh Amerika, Venezuela dan juga China cukup untuk kegunaan industri ini. Satu. Yang kedua adalah fasiliti. Walaupun dia bernilai 1 trilion USD, pandangan konservatif, kemungkinan dia jadi 2 trilion USD bagi pandangan bukan konservatif. Sebab ini kajian yang 2010 apabila intelijen Amerika masuk nak mengesahkan, mereka buat data, buat kajian dan mereka mengeluarkan laporan secara sulit kepada Pentagon, kemudian laporan itu bocor dengan mengatakan inilah hasil bumi yang ada di Afghan. Tapi dari segi fasiliti, saya fikir tidak ada negara yang berani melabur kerana nak melaburnya kosnya sangat tinggi. Kedua, kepakaran, teknologi dan akhirnya sekali adalah sistem. Berarti dia mengambil masa yang panjang. Sekiranya Taliban tak boleh menjamin kestabilan politik, tak ada siapa nak masuk duit. Untuk keluarkan semua 1 trilion tu, dia memerlukan ratus bilion untuk membina fasiliti. Kena faham, dia bukan pergi gali pakai cangkul saudara, angkat lepas tu timbang kilo jual dekat sempadan Peshawar atau jual dekat sempadan Quetta. Bukan timbang kilo pergi jual dekat sempadan Iran dan bukan timbang kilo jual besi buruk dekat sempadan China. Dia memerlukan pelaburan fasilitis yang sangat besar. Dan siapa yang akan melabur fasilitis ni? Kalau dia menelan berbilion dan dalam keadaan orang tak boleh melihat dalam tempoh yang terdekat, apakah tidak berlaku perang saudara? Macam saya bagi tahu pada saudara, ISIS-K ataupun Islamic State of Iraq and Syria tolak Khorasan, iaitu ada kumpulan yang ingin membina sebuah negara Islam dalam laluan Khorasan. Kuat atau tidak kita tak tahu, sebab ini adalah sisa Al-Qaeda. Selepas selepas meninggal dunia Osama bin Laden, kita tak tahu berapa kekuatan. Kemudian apabila Al-Qaeda berpindah dan memakai uniform baru sebagai ISIS-K, ini ISIS Khorasan, kita tak tahu berapa kekuatan dia. Kita hanya tahu serangan bom yang dia lakukan pada 3 hari lepas di lapangan terbang Hamid Karzai tu. Lapangan terbang Kabul tu jangan keliru. Lapangan terbang Kabul namanya lapangan terbang Hamid Karzai. Kemungkinan Taliban naik nanti dia buang nama Hamid Karzai, dia jadikan balik apa lapangan terbang, tak apalah. Tapi kalau saya refer lapangan terbang Kabul, lapangan terbang Hamid Karzai sama, satu lapangan terbang je. Saya boleh bagi tahu kepada saudara, kita tak tahu perang saudara ni akan macam mana. Sebab sekarang pertempuran dah bermula 26 hari bulan. Kalau mengikut skala pertempuran, dia panggil friendly shoot je. Kedua-dua pihak saling tembak menembak tetapi tidak dalam keinginan membunuh pada skala besar. Dia buying time kerana Ahmad Mas'ud juga sedang menunggu arahan daripada negara lain. Sebab Ahmad Mas'ud memerlukan bekalan senjata dan bekalan perang yang berterusan daripada Sekutu Barat. Yang saya yakin Amerika akan membiarkan Ahmad Mas'ud mati macam tu saja. Mereka tidak akan menyokong Ahmad Mas'ud seperti mana menyokong bapaknya dulu ketika mereka mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan Taliban. Berarti Ahmad Mas'ud akan berada dalam keadaan kalau dia hantar rakyat Uzbek berperang, dia akan menghantar mereka untuk disembelih oleh Taliban kerana kekuatan Taliban sangat luar biasa. Apatah lagi Taliban telah mengambil keseluruhan pemerintahan daripada Kabul. Sebab itu sekarang dia panggil friendly shooting, friendly shooting, dan kedua-dua pihak sedang berunding untuk buying time. Kerana walaupun Haqqani, yang saya kata kala ni adalah Abdul Rahman Haqqani, dia seorang yang junior, dia telah menghantar barisan perangnya untuk pergi perang. Saifuddin Haqqani belum lagi mengeluarkan kenyataan ni. Empat otai besar ni belum lagi mengeluarkan kenyataan. Yang akan bekerja di bawah Mullah ni, apa pandangan mereka terhadap Northern Ireland. Hanya serang hanyalah kerana Ahmad Mas'ud, anak kepada Allahyarham Ali Ahmad Shah Mas'ud, mengatakan dia tidak akan menyertai gabungan Afghanistan. Sekarang tuntutannya adalah sebuah negara otonomi. Dia nak wilayah Tajik yang diduduki oleh 20% orang Tajik yang mewakili 20% penduduk Afghan tu menjadi sebuah negeri otonomi. Kita belum dengar lagi pula pandangan Uzbek. Pandangan Puak Uzbek, iaitu pimpinan Abdul Rashid Dastum. Dia pun ada 10%. Kita tak dengar lagi pandangan dia, sama ada dia juga adalah seorang ex-mujahidin, masih prominent, mempunyai persenjataan yang banyak. Dia mempunyai wang yang banyak kerana bunga popi yang dihasilkan dan dijual dalam pasaran gelap kepada mafia Rusia datang daripada wilayah yang dia kawal. Jadi dia sumber kewangan dia tu taklah begitu teruk seperti Ahmad Mas'ud, kerana Ahmad Mas'ud tak ada hasil. Tetapi Rashid Dostum menguasai wilayah yang bunga popi dijual dalam pasaran gelap dunia, 90%
black market bunga popi tu datang daripada wilayah yang dikuasai oleh Ahmad Rashid Dastum. Dan Ahmad Rashid Dastum dari dulu pun memang mendapat bekalan persenjataan daripada hasil perniagaan laluan gelap antara beliau dan mafia Rusia adalah urusan dadah. Jadi kita tak tahu perang tiga penjuru dengan ISIS-K yang saya kata ni. Kalau kita tengok keadaannya tu, saya fikir kata hasil ekonomi, pelaburan apa semua adalah perkara yang saya kata jump to conclusion je. Dia mungkin jadi snapshot je kerana kita dengar, oh ada 1 trilion. Oh ada 1 trilion USD. Tapi tuan-tuan, untuk memodalkannya tuan-tuan, siapa syarikat pelabur yang berani masuk? Dan membawa masuk tenaga asing. Afghanistan 40 tahun berperang, tercicir daripada sains dan teknologi. Dia tak boleh masuk. Berarti berapa ramai kalaulah ada pun jawatan kerja kosong, berapa ramai orang teknorat daripada Pakistan yang berani masuk, teknorat yang datang daripada Iran ataupun yang datang daripada negara-negara sekitar yang berani masuk? Tak ramai. Dan kemudian apakah jaminan bagi syarikat-syarikat yang bawa wang yang banyak daripada Rusia ataupun daripada China, parking dekat situ, orang Afghan sama Afghan tak perang? Sebab tuan-tuan kena faham, pattern Afghanistan bukan lagi sekarang tinggal pattern China harus mengkaji Amerika serang lagi atau tidak, Rusia harus mengkaji tak. Kesemuanya menjadi pattern ekonomi. Bila nak jadi pelaburan pattern ekonomi, orang akan balik tengok reference sama ada negara ni stabil politiknya. Tidak berlaku pertempuran sesama puak dan perebutan kuasa sesama Taliban. Yang kedua, tidak berlaku pendirian-pendirian Taliban yang kemudiannya menyebabkan dia diboikot oleh antarabangsa. Berarti kalaulah China masuk melabur, kemudian Afghanistan melaksanakan undang-undang yang masyarakat antarabangsa kata sanction. Sanction maksudnya kita sekat semua perniagaan. Berarti syarikat-syarikat pelabur daripada Rusia, daripada China akan mengalami masalah kalau semua barangan yang mereka kutip daripada perut bumi Afghanistan tak boleh dijual. Dianggap sanction. Ini saudara kena faham, dan saya boleh bagi tahu pula kata sah menunjukkan bahawa lithium dan juga ion yang ada dalam bumi Afghanistan masih lagi diproduce secara banyak oleh 3 negara pengeluar utama, iaitu Amerika Syarikat, Venezuela dan juga China. Berarti 2 negara yang menggunakan sumber yang dikatakan paling efisien dalam era 5G dan kereta elektrik, memerlukan banyak lithium ni. Negara-negara ni masih lagi mempunyai stok galian sendiri tanpa perlu bergantung kepada stok daripada Afghanistan. Itu satu. Yang kedua adalah siapa nak melabur. Dan kalau melabur pula kena sanction, berarti kalaulah benda tu di-sanction, China akan mengalami lebih banyak masalah pula tu apabila dia bawa balik barang. Dia boleh bawa balik barang tu ke China. Kemudian jenama-jenama yang dianggap membeli produk daripada Afghanistan sebagai menyokong keganasan, brand tu kena pulau. Berarti semua jenama nanti Xiaomi, Huawei, Oppo akan merasa curiga untuk memakai. Jadi berarti bila bawa balik ke China, barangnya tidak digunakan. Kerana syarikat-syarikat besar tak mau dia dipulaukan oleh negara-negara pasaran utama Pro-Barat apabila dia diklaim sebagai produk yang menyokong Taliban. Kalaulah pada waktu itu Barat berjaya menjadikan Taliban adalah sebuah negara nama buruk. Ini benda yang panjang kena tengok, dan saya kata sebutlah berapa banyak trilion hasil bumi tu tuan-tuan, dia tidak digali oleh kura-kura dan dia tidak digali dengan menggunakan penyodok belakang rumah. Ini bukan gali ubi kayu tuan-tuan, dia memerlukan pelaburan berpuluh bilion untuk membangun dan mengeluarkan hasil bumi Afghanistan. Kalaupun angka konservatif menyebutnya sebagai 1 trilion USD atau 4.2 trilion ringgit Malaysia. Sama ada Amerika keluarkan untuk di krisis Laut Cina Selatan, saya dah jawab. Memang itulah. Kerana burden dia adalah mereka membelanjakan jumlah yang besar, 84 bilion jumlah operasi tunai sahaja bagi tempoh berada di sana. Dan mereka telah membelanjakan 2 trilion USD. Maksudnya ni duit Amerika belanja selama 20 tahun tu, gali semua hasil bumi baru cover separuh. 2 trilion US belanjakan. Daripada mula perang pada bulan November 2001 sampailah dia berundur yang berakhir 31 Ogos tu tuan-tuan, dia dah belanja 2 trilion. Dia dah belanja 2 trilion dalam aset apa semua. 84 bilion adalah cash money. Selain daripada aset kapal terbang apa semua tu, cash money saja 84 bilion USD. Berarti kira-kira 330 ke 340 bilion ringgit Malaysia. Berarti 1 tahun belanjawan negara Malaysia tu digunakan oleh Amerika untuk tunaikan saja operasi tunai dia di Afghanistan. Itu pun kerajaan yang dia bantu 20 tahun untuh begitu saja sekelip mata. Belum sampai tarikh matang dia nak berundur September 11 ni, 11 hari bulan September, dia dah jatuh 16 hari bulan Ogos. Berarti memang dia nak tumpukan keseluruhan kekuatan dia di Laut Cina Selatan kerana dah tak relevan untuk memerangi teroris Islam, kerana gerakan teroris Islam
hampir lumpuh. Semua negara-negara Islam yang berperanan besar telah pun dilumpuhkan dalam Arab Spring. Berarti Amerika dan juga Israel boleh berehat sedekad atau 2 dekad hinggalah negara-negara ini kembali stabil. Berarti mereka tahu, mereka telah mempincangkan musuh ketat Iraq. Berarti Iraq mengambil masa 10-20 tahun untuk stabil dan kembali memusuhi Barat. Sebab yang ada sekarang pun Iraq pun dah hidup dengan kais pagi, makan pagi dan sabung nyawa untuk mengekalkan kestabilan politik. Mereka telah memusnahkan Syria. Syria memerlukan lebih sedekad kalau dia kembali nak menjadi sebuah negara stabil yang boleh menimbulkan ancaman pada Israel. Itu kejayaan mereka dalam Arab Spring. Mereka telah berjaya memecah belahkan kolonialisasi, memecahkan 4 puak di dalam Lubnan. Berarti hanya tinggal Hizbollah yang sangat lemah. Hizbollah yang sangat lemah dan tidak lagi mendapat sokongan besar daripada Iran. Kerana laluan daripada Iran untuk menghantar senjata kepada Hizbollah telah diputuskan. Putus kerana Syria adalah laluan darat penudupan senjata yang dulunya Hizbollah mempunyai pelancar roket yang boleh menyebabkan Israel berada dalam keadaan takut. Hari ini Iraq akses tu dah tak dapat dah. Zaman saya pergi melawat kamp Hizbollah tu, Hizbollah mempunyai pelancar-pelancar roket yang sangat luar biasa. 10-20 kali lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Al-Qassam daripada Hamas. Hizbollah ada pelancar roket yang lebih baik ditanam daripada perut bumi. Saya dah cerita dah kisah ni dalam perjalanan saya ke kamp Hizbollah dan melihat perjuangan komando-komando Hizbollah di Bekaa Valley. Habislah. Berarti Amerika tahu Islam hanya akan kembali kuat 20 tahun daripada akan datang. Kerana mereka telah berjaya memusnahkan Iraq. Mereka dah berjaya memusnahkan Syria. Mereka berjaya pecah belah dan saya rasa secara kekal Lubnan kepada 4. Mereka telah menjatuhkan Libya, Muammar Gaddafi. Mereka telah berjaya menjadikan Maghribi dan Tunisia dan Algeria yang akan menandatangani perjanjian mewujudkan sebuah negara Israel merdeka. Jadi berarti dah berehat dah. Jadi berarti kalau dulu kita kata lepas jatuhnya komunis yang naik adalah Islam, kan dia kata map Pentagon. Jatuh komunis, apa yang Pentagon nak umumkan? Islam. Iaitu melemah dan menguasai keseluruhan negara Islam kerana Islam adalah ekonomi minyak. Dia dah berjaya. Sekarang dia pindah jatuhnya lampu Islam ni di mana mereka mengundur dan meninggalkan negara-negara Islam yang mereka musnah dan kucak-kacirkan, mereka akan pergi pula ke sana. Sebab tu kalau saudara tengok kan semua orang bagi tahu kenapa Kamala Harris naik presiden tengah-tengah perang tinggalkan Afghan tu tuan-tuan. Perang Afghan kecoh rakyat dia belum selamat dia dah sampai Singapura dengan Vietnam. Kerana lawatan ke Singapura, kerana Singapura adalah base camp terkuat Amerika di Asia Tenggara. Berarti Singapura akan memberi apa-apa saja. Singapura akan memberikan apa-apa saja. Kepentingan yang Amerika mahukan kerana mereka adalah rakan sekutu yang akrab sejak dulu. Dan salah satu daripada saudara tahu bukan rahsia bahawa Mossad adalah sebahagian daripada penasihat ketenteraan dan juga strategik kepada Singapura. Berarti kemudian dia pergi ke Vietnam. Kerana dalam tuntutan Pulau Spratly, negara-negara lain tuntut ala kadar. Malaysia ni setuju pergi mahkamah putuskan. Biar mahkamah International Court of Justice yang tentukan. Kita ni tak mau gaduh. Tapi yang akan berada dalam keadaan sanggup berperang untuk mendapatkan Spratly hanyalah Vietnam. Jadi Kamala Harris datang, dia jumpa partner dia yang paling kuat di Asia Tenggara. Yang dia boleh gunakan apa saja untuk Singapura bermainkan peranan terutama dalam ASEAN atau apa saja. Yang kedua, dia pergi kepada negara yang paling mudah untuk dia cucuk. Iaitu Vietnam. Seorang lagi yang dia tak dapat makan adalah Duterte di Filipina. Duterte nak juga Spratly, tapi Duterte anti-Amerika. Jadi tak ada orang yang boleh tembus. Kalau Kamala Harris pergi berjumpa Duterte, kemungkinan lagi awal akan dah malu dah. Duterte akan kata dia orang datang nak minta balik Cubic Bay untuk buka pakalan tentera. Ini satu lagi pembulian kepada rakyat Filipina. Jadi kerajaan Joe Biden tak nak ambil risiko dimalukan oleh Duterte. Walaupun Duterte adalah salah seorang lagi yang boleh mereka hasut untuk berperang dengan China. Tapi mereka tak boleh pergi pada Duterte kerana Duterte kelihatan sangat arrogant. Dan Duterte kelihatannya mahu membina sebuah Filipina tanpa pengaruh mana-mana kuasa besar. Jadi dia pergi ke Vietnam. Kerana saudara harus tahu juga, Vietnam adalah negara pelaburan Amerika yang paling besar. Sebab itu saya bagi tahu pada saudara, Nike kita pakai. Converse kita pakai, Adidas kita pakai kan. Made in V ni kira hebat lah. Made in V ni kira hebat lah. Pasal Made USA dah tak ada. Daripada Made in C, Made in China kan. Kalau saya lah, saya beli Converse ke apa ke, saya lebih rela beli produk American based di Vietnam kerana kualitinya lebih tinggi daripada produk American based Made in China. Maksudnya kalau saya ikut saya dah. Jadi dia pergi dan menggunakan Vietnam. So kita dah boleh nampak bahawa Laut Cina Selatan akan menjadi agenda utama.
Saya fikir salah satu yang menyebabkan Kamala Harris tak pijak bumi Indonesia adalah kerana sentimen. Kamala Harris tidak memijak bumi Indonesia adalah kerana sentimen. Berarti akan ada radar rundingan yang lebih panjang. Saya tak fikir Malaysia akan memberi sebarang laluan kepada Amerika dalam isu Laut Cina Selatan kerana kita lebih memikirkan China adalah rakan niaga yang paling besar nombor satu. Singapura adalah rakan niaga kedua terbesar. Jepun adalah rakan niaga ketiga terbesar. Dan Amerika adalah rakan niaga yang keempat terbesar. Berarti Malaysia akan bermain dalam keadaan politik macam Profesor Dr. Azmi Hassan selalu cakap politik adjust sana, adjust sini, kali sini senyum, kali sana bermuka-muka. Sebab kita tak mahu terlibat dalam krisis. Sebab spreadly dari segi orang kata sovereign, kedaulatan saja. Kita rasa hak kita ada dekat situ. Tapi dari segi ketenteraan, dari segi nak cetus perang, nak berbalas sampai tak berbaloi. Tetapi Vietnam kelihatannya sangat agresif mengatakan secara undang-undang antarabangsa itu adalah wilayahnya. Dan saya fikir Kamala Harris mungkin pergi dan merundingkan langkah awal bagi mendapatkan sesuatu di Vietnam dalam bentuk ketenteraan. Kerana saudara pun tahu, kata report saya yang last, kalau saudara buka balik pada Nikkei, China menggerakkan 200 jumlah kapal armada laut dia di Laut Cina Selatan. Dia mampu sekarang gerakkan 200 kapal dia. Yang level kapal tempur, kapal nuklear apa semua tu, dia ada 200 yang mampu dia gerakkan. Ketika 10 tahun dulu, dia hanya ada 28 biji. 10 tahun dulu. Berarti dalam tempoh 10 tahun terakhir, China telah menambahnya hingga ke 200 biji kapal besar yang dipanggil sebagai kapal yang ready untuk bertempur. Berarti Amerika lihat tu, dia tahu kata kalau dia nak pump duit di Afghan, dia nak manage lagi payah, keluarkan semuanya dan dia akan memulakannya. Dan saya juga fikir kata dia tak mungkin mendapat sokongan Indonesia. Saya fikir kata sekiranya dia hadir di Indonesia dan kemudian Indonesia menyatakan sesuatu tentang Laut Cina Selatan, tak mungkin. Kerana Indonesia kelihatannya mau secara politik. Kerana Indonesia juga ingin menuntut lautan yang dinamakan lautan Natuna. Indonesia kata selepas ni dia kalau boleh dia tak nak lagi, dia nak gazet di peringkat antarabangsa. Laut yang menghala ke dalam negaranya tak dipanggil lagi Laut Cina Selatan. Macam kita lah. Kita berdiri dekat Terengganu, dekat pantai Kelantan tu, kita kata menghadap Laut Cina Selatan. Jadi secara psikologi, Indonesia mengatakan besarlah kepala China. Kerana di pantai kita pun kita sebut itu laut dia. Maka Indonesia nak semua wilayah dia selepas ini yang menghadap kepada Laut Cina Selatan akan menyebutnya sebagai Lautan Natuna. Dengan menganggap kepulauan Natuna yang menjadi wilayah Indonesia tu, kalau dia Natuna jadi wilayah Indonesia, dia akan menang per kilometer sebagai wilayah laut dia. Yang sekarang China mengatakan bukan laut Indonesia. Jadi Indonesia dalam perang psikologi, dan saya fikir Indonesia akan serius kerana saudara pun faham bahawa secara nasionalis Indonesia mempunyai pandangan yang 10 kali lebih ekstrim daripada Malaysia. Kalau prinsip sovereign dan kedaulatan ni, orang-orang Indonesia ni dia lain macam. Saya fikir kata tak mungkin dia berkompromi dengan Amerika. Dia akan menggunakan sovereign dia sendiri dalam apa jua keadaan. Tapi tak mungkin berperang kerana China juga adalah salah satu kuasa pelabur yang besar di Indonesia.